pemerintah pertama Melaka mentadbir negeri itu hingga menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan antarabangsa. Kegemilangan Empayar Melaka yang juga kerajaan berdaulat pertama di Tanah Melayu terbina hasil kerjasama erat antara pemerintah dengan rakyat yang hidup dalam penyatuan. Menyelusuri konteks institusi diraja di Malaysia hari ini yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum, raja dan rakyat ibarat berpisah tiada. Berikutan kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kedudukan Raja-Raja Melayu itu yang menjadi tonggak kepada negeri-negeri dalam Malaysia dan juga persekutuan yang bernama Malaysia ini, iaitu mereka ini ditempatkan sebagai ketua kerajaan, ketua negeri, ketua negeri yang sah yang diiktiraf dalam perlembagaan, di mana mereka itu adalah merupakan tonggak yang paling utama yang menjadi payung kepada pentadbiran rakyat. Jadi elemen monarki itu diletakkan paling tinggi, iaitu sebagai ketua negeri dalam di peringkat Malaysia itu sebagai ketua negara, ketua negara atau head of state. Jadi apa yang berlaku di situ ialah perimbangan antara kedudukan sistem tradisi iaitu raja-raja itu dihubung jalinkan dengan kedudukan demokrasi yang dipimpin oleh rakyat. Jadi hubungan antara ketua negara, ketua negeri dengan pihak eksekutif iaitu Perdana Menteri dan juga Menteri Besar, Ketua Menteri yang dilantik melalui pilihan raya oleh pihak rakyat, maka dihubung jalinkan. Prinsip kedua dalam rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara membantu menjadikan Malaysia terus maju dan negara berdaulat. Ingatlah, teguh berdirinya negara kita bukan bergantung pada pihak kerajaan dan pihak yang menggubal undang-undang semata-mata, tapi amat bergantung kepada semua masyarakat, semua rakyat untuk menjunjung, untuk mengelak semua dasar-dasar tersebut menjadi satu wahana, satu wadah perjuangan bangsa yang sama. Inilah jata negara, iaitu salah satu simbol penghormatan kepada kita rakyat Malaysia. Lambang ini jugalah yang menyatukan rakyat Malaysia berlandaskan 5 prinsip rukun negara. Dan untuk setiap satu simbol-simbolnya mempunyai maksud yang tersendiri. Jata Malaysia adalah lambang rasmi kerajaan Malaysia yang telah diwartakan oleh Raja-Raja Melayu pada tahun 1952 sebelum kita semua mencapai kemerdekaan. Jata Malaysia adalah simbol agama Islam sebagai agama rasmi di negara kita. Simbol bintang bersama anak bulan adalah sebagai lambang agama Islam yang diangkat sebagai agama rasmi Malaysia. Tambahan pula, jika kita lihat bintang pecah 14 yang terdapat pada bahagian atas perisai itu menandakan 12 sebuah negeri dan ibu negeri Malaysia. 5 bilah keris pula sebagai lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu iaitu Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Di sebelah kiri perisai berimej pokok pinang menandakan negeri Pulau Pinang. Di sebelah kanan perisai pula berimej pokok Melaka mewakili negeri Melaka. Kedua-dua buah negeri tersebut adalah sebahagian daripada negeri-negeri selat suatu ketika dahulu. Manakala, 3 bahagian di sebelah bawah pula menandakan negeri Sabah di sebelah kiri dan Sarawak di sebelah kanan. Di tengah-tengahnya ialah bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Bersekutu bertambah mutu menjadi congan kata pada jata negara ini yang ditulis dengan tulisan Rumi di sebelah kiri dan tulisan Jawi di sebelah kanan. Dan warna kuning pada awan-awan melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. 2 ekor harimau yang diletakkan di kiri dan kanan perisai melambangkan simbol keberanian, kegagahan dan kekuatan. Hal ini dapat menunjukkan bahawa lambang-lambang tersebut merupakan identiti negara kita juga, ianya dapat membantu memupuk patriotisme jati diri dalam kalangan rakyat Malaysia. Jata negara adalah merupakan satu simbol kepada kedaulatan bernegara. Jata Malaysia juga adalah simbol kedaulatan negeri-negeri di Malaysia
Menghina jata Malaysia bermaksud kita menghina kedaulatan negeri-negeri di Malaysia. Hormatilah jata Malaysia kerana ia adalah simbol negara kita. Jata negara sepatutnya dipandang tinggi dan wajib dihormati dan bukan untuk dihina. Tindakan ini menjadi kontroversi apabila ada pihak tidak bertanggungjawab mengubah suai jata negara pada kulit buku yang bertajuk Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia. Pihak yang menggunakan visual mirip seperti jata negara yang memaparkan seorang kanak-kanak di atas bulan dan bintang serta imej 2 ekor harimau yang diubah suai selain menambah bentuk seekor buaya di bahagian bawah gambar terbabit. Namun begitu, belum selesai isu hina jata negara di kulit muka buku, timbul pula isu kontroversi baru iaitu syarikat kasut yang didakwa mencetak logo jata negara di bahagian dalam kasut keluarannya, seolah-olah mereka melambangkan jata negara berada di tapak kaki yang langsung tidak mencerminkan nilai keistimewaan sebuah jata negara. Jadi penghormatan ke atas alat-alat kebesaran negara termasuk jata negara ini perlu diberikan perhatian oleh mereka yang bergelar warga negara Malaysia sebagai lambang patriotiknya terhadap negara. Kita kena berhati-hati soal jata negara, soal bendera negara, soal prinsip-prinsip rukun negara. Kita mesti sama-sama untuk mempertahankan, bukan kita cari jalan untuk menonjolkan kumpulan kita dan akhirnya kumpulan kita juga mungkin boleh runtuh, tetapi masyarakat akan marah dan mungkin pada masa yang sama boleh menimbulkan konflik yang tidak bagus bagi seluruh rakyat Malaysia. Kita harus bukan sahaja menghormatinya, malah menggunakannya dengan tertib. Semua pihak harus bertanggungjawab untuk menyemai, mendidik, membimbing rakyat kita dalam semua peringkat supaya kita menghormati rukun negara kita. Tapi perkara ini berlaku adalah kerana diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang tidak ingin menyemai semangat cintakan negara, semangat kasihkan pada negara. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mencintai dan menjiwai 5 prinsip rukun negara, tidak kira di mana saja kita berada. Namun, amalan dan penghayatan kepada 5 prinsip rukun negara harus disemai di setiap sanubari semua Malaysia, tidak kira tua ataupun muda. Saya Siti Maisara Muhammad Nur Rafi'i, diari koresponden bernama. Pada pendapat saya, benda ni tak patutlah. Sebagai kita rakyat Malaysia, kita perlu hormatlah kita punya jata negara ni. Lagi satu, itulah kita perlu hormatlah, kita punya jata negara ni. Sebab kita kan rakyat Malaysia kan. Dia macam tak respect tau bagi saya. Macam kita kan kita duduk sini, macam kau masuk rumah orang, kau kena hormat kan. Rumah orang jangan sentuh macam tu lah kau buat dekat negara ni juga. Bagi saya, tindakan itu merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral. Kerana kita pun tahu jata negara itu merupakan lambang rasmi kerajaan. Dan apabila seseorang itu memperlakukan sedemikian, itu bermaksud yang awak tidak menghormati kerajaan, awak tidak menghormati negara, awak tidak menghormati sultan dan raja-raja, dan paling penting, seolah-olah awak merendahkan kedaulatan negara. Bagi saya, ini merupakan suatu kesalahan yang besar dan pelaku ini seharusnya dikenakan tindakan dan dihadapkan ke muka pengadilan. Yang tu logo yang rasmi di Malaysia. Logo macam tu tidak boleh menyalahguna. So untuk I, it's a very big issue lah. So orang yang nak guna logo tu kena ada pengiktirafan daripada orang atasan. Pada pendapat saya, sebagai rakyat Malaysia, kita tak patut hina jata negara kita kerana jata negara adalah lambang rasmi kerajaan Malaysia. Sebab kalau kita hina jata negara kita sendiri, maksudnya kita hina kerajaan kita sendiri. So kita haruslah, kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus hormat dengan jata negara kita sendirilah.
Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong keempat. Rukun negara sebenarnya mempunyai matlamat tertentu di mana ia harus dihayati dan diperhatikan oleh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci utama kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Antara 5 prinsip rukun negara itu adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tahun ini 2020 merupakan tahun ulang tahun ke-50 rukun negara diperkenalkan. Adakah kita sebagai rakyat Malaysia mengenai dan menghayati semua prinsip yang terkandung dalam rukun negara? Tepuk dada, tanya selera. Undang-undang negara kita adalah undang-undang yang terbaik. Jika rakyat Malaysia tak ada rasa hormat terhadap undang-undang negara, Malaysia akan jadi pecah kacil sebab rukun negara ini merupakan faksi bagi negara kita. Rakyat mendapat keadilan yang sama. Prinsip rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang amatlah penting. Prinsip keempat, kedaulatan undang-undang mempunyai 3 elemen asas. Seorang ahli falsafah perlembagaan British, A.V. Dicey, mula-mula memperkenalkan kedaulatan undang-undang. 3 elemen asas itu adalah ketiadaan kuasa yang dilaksanakan secara sewenang-wenangnya, kuasa budi bicara yang terhad dan keluhuran undang-undang. Kedaulatan undang-undang adalah falsafah negara yang disenaraikan pada prinsip keempat dalam rukun negara. Ini menunjukkan bahawa prinsip kedaulatan undang-undang penting dalam negara kita. Mengikut prinsip kedaulatan undang-undang, semua orang dan semua institusi tertakluk kepada undang-undang yang telah dikuatkuasakan. Kuasa kedaulatan dalam konteks undang-undang merujuk kepada otoriti perundangan yang paling tinggi iaitu Perlembagaan Negara. Di sini penekanan akan diberikan kepada prinsip yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan daulat? Daulat dalam konteks ini membawa maksud mempunyai kedudukan yang tinggi, berkuasa dan berwibawa. Jadi kedaulatan undang-undang menunjukkan undang-undang itu sendiri berada pada kedudukan yang tinggi, berkuasa dan mempunyai kredibiliti atau kebolehpercayaan yang wajib dihormati oleh semua pihak di bawahnya. Tak kiralah sama ada rakyat jelata, pemerintah maupun raja. Baiklah, hari ini saya datang ke salah satu tempat yang bersejarah iaitu Dataran Merdeka yang berada di Bandar Kuala Lumpur untuk mengetahui lebih tentang prinsip kedaulatan undang-undang dalam kalangan rakyat. Pada pandangan saya terhadap prinsip rukun negara yang keempat negara kita, di mana undang-undang negara kita adalah undang-undang yang terbaik
which is the finest undang-undang berbanding negara-negara lain di dunia. Contohnya kita boleh ambil dalam keganasan, which is Malaysia tidak ada zon perang atau zon keganasan so far. So kita doakan kita jauhilah perkara ini, and yes, rakyat kita patuhi undang-undang yang digubahkan oleh kerajaan. Kita sebagai rakyat Malaysia bukan sahaja perlu patuh pada undang-undang, tetapi juga arahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengekalkan penjarakan sosial. Hal ini kerana semakin hari semakin bertambah kes corona. Sebagai rakyat Malaysia, marilah kita menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk mengelakkan gelombang kedua. Pendahuluan rukun negara, iaitu negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Antaranya ialah memelihara satu cara hidup demokratik dan mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Prinsip utama kedaulatan undang-undang antaranya adalah kebebasan mengamalkan hak rakyat, memberi perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat, mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, tenteram, stabil dan makmur, memastikan setiap individu terjamin kebebasan asasi, memberi panduan dan kuasa kepada pemerintah, menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan teratur, menjamin taat setia rakyat kepada negara, menjamin kelangsungan sesebuah negara dengan menjamin kestabilannya, menegakkan keadilan melalui kebebasan badan kehakiman. Selain itu, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden di samping menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dengan pelbagai corak. Undang-undang yang digubal hendaklah stabil, tidak mudah atau tidak berubah, dan setiap rakyat serta institusi mestilah patuh kepada undang-undang atau peraturan yang digubalkan. Setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang negara tanpa sebarang diskriminasi kaum, jantina maupun kedudukan. Jika rakyat Malaysia tak ada rasa hormat terhadap undang-undang negara, Malaysia akan jadi pusat kacil sebab dah tak ada undang-undang yang boleh kawal mereka dan kawal kesalahan mereka, dan mereka akan rasa yang bersalah tetap tak akan rasa bersalah sebab dah tak ada undang-undang dan tak ada rasa sikap keperimanusiaan dan hilang rasa hormat terhadap satu sama lain. Dan jika kita tidak mengamalkan rukun negara ini, ia boleh menimbulkan ketidakstabilan negara kita, sama ada daripada politik ataupun kemasyarakatan. Dan dengan adanya undang-undang ini, kita menampakkan kesamarataan dari segi gender, bangsa dan agama. Jadi apabila negara tidak mengikut prinsip rukun negara ini, sememangnya negara tidak akan aman. Pengalaman dan pemerhatian saya sendiri baru-baru ini ketika berurusan di premis-premis seperti Jabatan Pengangkutan Jalan di universiti tempat saya bekerja, dan sekolah pada ketika ini masih mengamalkan SOP yang ditetapkan seperti penjarakan sosial di mana catatan suhu staf dan pelanggan diambil pada setiap hari sebelum memasuki premis. Semburan sanitizer juga diwajibkan. Selain daripada itu, mesyuarat-mesyuarat masih dikendalikan secara atas talian sekiranya tempat tidak mengizinkan perjarakan antar staf. Sebagai ahli PIBG di sebuah sekolah berasrama penuh, saya juga mendapati pihak sekolah amat menitik beratkan arahan-arahan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan bagi menjamin keselamatan pelajar. Pemerhatian saya di premis seperti kedai gunting, pusat-pusat membeli belah serta panggung wayang juga mengekalkan prosedur yang ditetapkan kerajaan
Begitu juga di kedai-kedai makanan segera. Secara keseluruhannya, sepanjang tempoh PKP ini, saya melihat prinsip kedaulatan undang-undang dapat dihayati dengan baik oleh majoriti masyarakat dengan perwataan undang-undang berkaitan, penguasaan undang-undang oleh pihak berwajib dan pematuhan undang-undang oleh seluruh rakyat. Hanya segelintir sahaja yang ditangkap dan didakwa. Prinsip moden kedaulatan undang-undang menyatakan bahawa semua undang-undang yang digubal hendaklah berkesan ke masa hadapan, di mana semua undang-undang atau peraturan hendaklah berkuat kuasa sehingga masa hadapan. Kedaulatan undang-undang bermakna kerajaan dan rakyat terikat dengan peraturan dan undang-undang yang telah digubalkan. Dari Tampigi Rajan bernama TV. 5 prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali-sekala dibaca semata. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Amalkanlah rukun negara dalam hidup harian kita, tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. 5 prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5